أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hari ini kita tengok surah 24 ayat 30 dan 31, surah An-Nur, tentang 12 golongan muhrim bagi seorang wanita. Kita akan go through satu persatu ayat ini. Dalam ayat ada 12 golongan, pastikan dapat semua 12 golongan dalam ayat 31 daripada surah 24. Dan daripada surah 4 ayat 30, kita akan tengok tentang perintah yang Allah berikan kepada para lelaki yang beriman. Apa dia perintah-perintah tersebut? Anda bersama dengan saya, Ustaz Muhammad, #CheckMeSide, Principal of Al-Madar Elite Hafiz School, Head of Business Studies of Al-Madar. So hari ini kita nak go through surah 24 ayat 30 dan 31, surah An-Nur, surah ke-30 ayat ke-31. Bagi mereka yang menggunakan Al-Quran Resam Usmani, boleh refer to the page 353, muka surat 353 bagi anda yang menggunakan Al-Quran Resam Usmani. Dan bagi mereka yang menggunakan Al-Quran lain, boleh refer direct surah An-Nur, surah ke-24 ayat 30 dan 31. Kita baca dua ayat ini sama-sama, Ustaz baca yang lain ikut Boleh? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Dzalika azka lahum. Dzalika azka lahum. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهم أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهم أو أبنائهن أو أبنائهم أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين
الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. So kita lihat dalam surah 24 ayat ke-30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Qul, katakanlah oleh engkau, li bagi al-mu'minin, lelaki-lelaki yang beriman itu, yaghuddu, mereka menundukkan, min daripada absarihim, pandangan-pandangan mereka, wa dan yahfazu, mereka memelihara, furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Zalika, yang demikian itu, azka, lebih bersih, lahum, bagi mereka. Inna, sesungguhnya Allah khabirun, yang maha pakar, bima, dengan apa yang yasna'un, mereka kerjakan. Sedang ayat 30 Allah kata qul lil mu'minin, katakan bagi lelaki beriman, yaghuddu min absarihim, mereka tundukkan pandangan mereka. Seperintah untuk menundukkan pandangan. Kalau tengok dekat ulama mufassirin, ulama tafsir macam Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i, Qurtubi, tafsir Jalalain dan banyak kitab-kitab tafsir lain yang menafsirkan ayat ini, surah An-Nur surah 24 ayat 30, yaghuddu itu menundukkan pandangan. Bukan saja maksud dia tunduk, tapi juga maksud dia alihkan pandangan. Pandangan yang macam mana? Pandangan yang apabila telah dicampur dengan pandangan syaitan. Kadang-kadang bila kita pandang, bila lelaki, kadang-kadang kita pandang perempuan, kadang-kadang tak ada rasa apa. Macam pandang mak, pandang makcik, pandang siapa-siapa, kadang-kadang pandang macam tak ada rasa apa-apa. So itu pandangan yang okey. Tapi bila pandangan tu mula rasa macam, ish, cantik pula awet ni. Bila pandang tu rasa macam, bila ada rasa something tu, pandangan tu yang kena dialihkan atau ditundukkan. So dalam kebanyakan masa, bila kalau macam contoh perempuan dekat depan, kita dekat shopping mall dan sebagainya kan, perempuan ada dekat depan. Bila ada pandangan-pandangan yang dicampur dengan hawa nafsu, bila ada pandangan-pandangan yang dicampur dengan syahwat, waktu tu tundukkan pandangan. Tapi tengok konteks dan situasi. Contoh kalau kita dekat atas elevator, yang tangga shopping mall tu kan, ada perempuan kat bawah, kita pandang bawah kan, Allah suruh tundukkan pandangan, makin ditundukkan, makin nak tengok, itu sesat lah. Sebab tu dalam konteks tu bukan kena tunduk, waktu tu kena alihkan pandangan. So kalau dia ada kat bawah, nak pandang mana? Kita pandanglah atas kan, pandanglah depan. Kalau dia kat kanan, pandanglah kiri. So walaupun ayat ni Allah kata tundukkan pandangan, so jangan jadi jumut, jangan block otak tu untuk sentiasa tunduk je pula. Susah pula macam tu. Sentiasa tunduk, jalan-jalan, tahu-tahu masuk longkang, melanggar dinding. So alihkan pandangan, yang penting tak tengok tempat yang tak boleh tengok tu. Bila ada perempuan tak tutup aurat, ataupun ayat ni juga adalah tentang lelaki sesama lelaki. Kan kadang-kadang ada rasa macam handsome juga Muhammad ni kan. Nampak kata adalah sekian-sekian tu kan, adalah Muhammad tu kan. Handsome juga budak ni dia kata kan. Waktu tu kena alihkan pandangan. Kan tak kisahlah pandangan tu terhadap lelaki ataupun terhadap perempuan, sebab pandangan syaitan boleh masuk pada kedua-duanya. Dia tidak mengenal jantina. Zina tidak mengenal jantina. So kena sentiasa jaga pandangan, sama ada tunduk atau alihkan pandangan. Pandangan yang macam mana? Pandangan yang telah dipandang oleh syaitan. Maksudnya kalau ada rasa gedik semacam, ada rasa shock sendiri bila pandang lebih-lebih, waktu itulah pandangan-pandangan itu kena dialihkan. Kenapa? Allah kata qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dan mereka memelihara kemaluan mereka. Maksudnya untuk pelihara diri kita daripada zina, untuk pelihara kemaluan kita, dia bermula dengan pandangan. Nanti orang kata dari mata jatuh ke hati. Tapi dia tak sambung lagi, dari mata jatuh ke hati, jatuh ke bawah lagi. Sampai ke furujahum, Allah kata guna lafaz kemaluan mereka. So tak ada cara lain untuk memelihara kemaluan melainkan dengan memelihara pandangan.
Sama juga macam itu adalah zina yang berlaku secara dua person, dua orang, sama ada lelaki dengan lelaki ataupun lelaki dengan perempuan. Zina mata, zina hati. Sama juga dengan orang yang berzina dengan diri sendiri. Faham maksudnya? Berzina dengan tangan sendiri. Cara nak cegah dia juga adalah dengan menjaga pandangan. Jangan pandang, jangan tengok, maka dia akan mengurangkan rasa nak berzina. Faham? Kan sama ada dengan orang lain. Kalau dengan diri sendiri pun sama. Faham lah ya? Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Inna Allaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha pakar dengan apa yang mereka kerjakan. Allah tutup ayat ini dengan lafaz khabir. Khabir ni maksudnya bukan tahu. Dalam kebanyakan ayat Allah kata Allah Maha mengetahui, Al-Alim, Al-Hakim, Allah Maha bijaksana. Yang Allah guna lafaz khabir. Khabir ni maksudnya Maha pakar. Contoh kalau orang pandai masak, pandai kan, dia ikut buku resepi kan, letaklah 2 sudu garam, 2 sudu gula, jangan terlebih kan, nanti terlebih masin, letak 5 sendok masin kan. Pandai masak, dia ikut betul. Kalau dia kata ayam 2 ekor, 2 ekor dia ikut, tu pandai. Tapi kalau orang yang pakar, expert, dia tak perlu buku resepi. Kalau kata letak garam, dia tak perlu ukur dengan sudu dah, dia tabur je. Sebab dia dah pakar masak. Beza tak pakar dengan pandai? Beza, pandai ni setakat tahu je. Contoh orang belajar memandu. Orang yang pandai belajar memandu, dia bolehlah parking dengan betul, dia boleh drive dengan betul. Ikutlah cara betul-betul kan. Pegang dengan 2 tangan, duduk tegak, tengok side mirror, everything. Tapi orang yang pakar, dia jeling side mirror je, dia dah tahu apa berlaku dekat belakang. Pakar. Dia tengok ada pokok ke tidak kat belakang kan. At least dia tak accident. Kalau dia tak accident, dia pandai memandu lah. Itu dikira sebagai pandai. Tapi orang yang pakar, dia jeling je, dia dah tahu dah. Dia tak payah nak tengok kamera, cermin kanan, cermin belah kiri, nak tengok kereta belakang, tak payah. Dia jeling, dia dah tahu, okey, tak boleh masuk lane kanan, okey, tak boleh masuk lane kiri. Itu pakar. So pakar dengan pandai ni dua benda berbeza. Dalam ayat ni Allah tak guna lafaz Al-Alim, Maha mengetahui, tak. Allah tak guna lafaz Al-Hakim, Maha bijaksana, bijak, tak. Allah guna lafaz Khabir, Allah Maha pakar. Dan disebabkan Allah Maha pakar, Allah tahu cara yang paling bagus untuk kamu memelihara maruah. Yahfazu furujahum juga maksudnya adalah memelihara maruah, kan, dengan menjaga kemaluan, memelihara maruah diri. So apakah cara paling berkesan untuk memelihara maruah? Apa dia cara dia? Menjaga pandangan. Yes. Menjaga pandangan adalah cara yang paling berkesan untuk memelihara maruah, adalah cara yang paling berkesan untuk memelihara diri daripada zina, adalah cara yang paling berkesan untuk memelihara kemaluan. Sebab tu Allah kata Allah Maha pakar. Allah tahu, kau ikut je. Masalah ramai orang dia tak ikut. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 285 ada lafaz Allah kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu perangai orang Islam. Dia dengar dan dia betul-betul buat sebagaimana yang diperintahkan. Itu maksud dia dengar dan taat. Tapi dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah juga Allah guna lafaz sami'na wa asaina. Kami telah dengar dan kami telah derhaka. Dengar tapi tak buat. Maksudnya degil lah. Kan, dah tahu dah Allah suruh jaga pandangan tapi tak nak juga jaga. Itu degil. Dia bukan tak dengar, dia bukan pekak. Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami derhaka, degil. Itu perangai orang kafir. So kita tak nak perangai macam tu. So bila Allah kata dalam ayat ni cara nak memelihara maruah diri yang paling berkesan adalah dengan memelihara pandangan. So tak payah nafikan. Kalau ada rasa macam shock kan, bila pandang lebih-lebih rasa macam shock, itu maksud dia kena alihkan pandangan. Tak semestinya tunduk. Sama ada tundukkan pandangan atau alihkan pandangan. Now, ada hadis kan nanti cerita tentang bila lelaki terpandang wanita, sama ada terpandang wajah ataupun terpandang aurat wanita, pada kali pertama itu adalah rezeki. Maksud kali pertama adalah saat pertama. Bukan maksudnya dah ternampak kan. Rezeki. Jadi tak nak kelip kan. Sejam buka mata kan. Sejam tengok kan sebab rezeki, Nabi kata kan. Itu haram. Itu tak dihalalkan. Yang halal adalah ternampak. Dia ternampak tak ada sampai 5 saat. Tak ada. Dia 1 saat je kalau ternampak terus alih. Maksudnya apa yang dia ternampak itu dia tak dapat dosa. Dia tak berdosa. Kan tengah jalan-jalan kat shopping mall kan, tiba-tiba ada nampak orang pakai seluar pendek kan, ternampak. Lepas tu terus alihkan pandangan, tak dikira dosa. Faham? Ternampak, tidak dikira dosa. Tapi kalau dah ternampak, lepas tu tenung lagi lama kan, lagi lama usah kan, itu dah masuk dosa lah. Itu dah masuk pada zina mata.
Sebab tu dalam hadis sahih juga Nabi kata setiap anggota kita ada zinanya. Zina mulut dengan mencarut, zina mata dengan melihat, zina hati dengan syok, zina tangan, zina kaki, kan, dan zina yang paling ultimate adalah zina pada kemaluan. So bila maksudnya Nabi kata bila pandang kali pertama itu adalah rezeki yang ternampak sahaja, dia tidak berdosa. Sebab tu lagi-lagi budak tahfiz nak menjaga pandangan, nak menjaga hati bersih, kan. Jadi siapa-siapa yang macam susah benar nak menghafaz, kan, kadang-kadang itu bukanlah sebab bodoh sangat, tapi sebab banyak toksik dalam hati. Bukan toksik daripada sudut sel darah, kan, tapi sebab banyak sangat dosa-dosa hati, pandang sana, pandang sini, usah sana, usah sini, tenung-tenung lama-lama, berjam-jam, kan. Jadi maka susahlah hati itu nak menghafaz, kan. So antara cara nak mudahkan penghafazan, nak cara mudahkan kita nak jadi orang yang pandai, jadi orang yang berkesan, jadi orang yang powerful, simple, jaga pandangan. Kalau tengok dekat ayat surah 24 ayat 31, bawah sekali, tengok ayat bawah sekali, perkataan terakhir. Apa perkataan terakhir di situ? Ayat 31 sayang. Perkataan terakhir apa dia? Tuflihuna. Tuflihun maksudnya kamu berjaya, kamu menang. Nah, jadi orang yang berjaya kena jaga pandangan. Simple, kan? Macam tu cara nak faham Al-Quran. Kalau kita tak belajar tafsir, kita tak ada ilmu lah belajar daripada Universiti Al-Azhar, tak ada. Tak adalah belajar daripada universiti ke apa ke. Nak tahu simple, senang je macam ni. Tengok perkataan terakhir, Allah cakap pasal apa. Kalau perkataan terakhir Allah kata tuflihun, kamu menang, maksudnya ayat tu adalah resepi kemenangan. Faham? Bila Allah kata kamu berjaya, maksudnya dekat ayat tu adalah resepi kejayaan. Sama juga bila kita tengok ayat-ayat hujung belakangan, bila Allah tutup ayat tu dengan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Perkataan terakhir adalah orang yang fasik. Maksudnya ayat tu adalah terang tentang perangai orang fasik. Tidur. Siapa yang tidur berdiri? Atau nak ke depan? Bila kita tetapi secara live, kalau rasa nak cepat famous lah. So bila Allah tutup ayat tu dengan al-fasiqin, maksudnya ayat tu adalah tentang orang fasik. Bila Allah tutup ayat tu dengan al-munafiqin, maksudnya ayat tu adalah tentang ciri orang munafik. Kalau Allah tutup ayat tu dengan tuflihun, kamu berjaya, maksudnya ayat tu adalah tentang resepi kejayaan. So hari ini kita belajar satu rule, satu resepi kejayaan. Cara-cara nak berjaya antaranya adalah dengan menjaga pandangan. So bila kamu banyak menjaga pandangan, hati makin bersih, jiwa makin bersih, mudah tak nak menghafaz? Mudah tak nak belajar? Cerah tak masa depan nak dapat straight A, SPM? So orang yang susah sangat ni kadang bukan sebab dia bodoh sangat, tapi sebab banyak dosa. Ilmu susah nak masuk. Ilmu itu cahaya, dan cahaya takkan masuk tempat yang gelap. Faham kan? Ilmu ni cahaya macam lampu. Dia takkan masuk tempat yang gelap. Kalau hati tu banyak sangat hitam, titik hitam, banyak dosa, banyak maksiat, dia jadi tak pandai tu. Kadang-kadang bukan sebab bodoh, kekurangan IQ, tapi sebab banyak dosa. Faham? Next, ayat 31. Kita nak kira satu persatu siapakah 12 golongan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Untuk perempuan pula Allah kata wa qul lil, dan katakan oleh kau li bagi al-mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman itu, yaghdudna, mereka menundukkan, min daripada absarihinna, pandangan-pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan mereka memelihara kemaluan mereka. Sama juga, perempuan pun kena tundukkan pandangan, lelaki pun kena tundukkan pandangan. Tak ada istilah lelaki je kena tundukkan pandangan, tak boleh tengok perempuan. Perempuan pula boleh usah, lelaki tak boleh. Sama je, lelaki tak boleh tengok perempuan, perempuan tak boleh tengok lelaki. Pada mereka yang bukan muhrim. So kita nak belajar dalam ayat ni, siapakah 12 golongan yang boleh kita tengok secara halal. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan yubdina mereka menzahirkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa melainkan apa yang zuhara minha, ia zahir daripadanya. Perhiasan pada diri wanita ni adalah semua. Bukan maksudnya bila kita kata perhiasan wanita, maksudnya gelang tangan, barang kemas, handbag LV, kasut Gucci, tali pinggang Versace. Bukan itu maksud perhiasan. Perhiasan pada diri wanita adalah seluruh anggota dia, kecuali illa man zuhara minha, apa yang zahir daripadanya. Ulama tafsir menetapkan hanya ada dua sahaja, muka dan pergelangan tangan. Bukan tapak tangan Kalau tapak maksudnya belakang ni aurat pula, susah pula, macam nak tutup separuh kan, sama tangan separuh seterat. Pergelangan tangan, start daripada sini. Kenapa dia kata pergelangan? Tempat pakai gelang. Pakai gelang kat mana?
sini kan atas. So start daripada sini ke atas dan muka itu sahaja yang boleh didedahkan. So selain daripada itu adalah aurat. So wajib pakai stokin, wajib pakai lengan panjang. So kalau pakai lengan pendek tak boleh lah. Itu dia dah mendedahkan apa yang tidak dihalalkan. So Allah kata boleh dedah muka dan pergelangan tangan. So wajib ke pakai purdah? Tidak wajib. Dia tidak menjadi kewajipan. Nak pakai boleh, tak nak pun tak apa. Itu nama benda sunat, suka hati. Benda sunat ni suka hati lah, nak buat boleh, tak nak pun tak apa. Tapi yang wajib tutup adalah semua kecuali muka dan pergelangan tangan. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan lam hendaklah yadribna, mereka meletakkan bikhumurihinna, dengan tutup-tutup kepala mereka, ala atas juyubihin, atas collar baju, atas leher baju. So pakai tudung dia bukan kewajipan yang mutlak. Yang wajib mutlak adalah tutup leher. Maksudnya bila pakai tudung tak nampak leher. Soal labuh kedada atau tidak bergantung kepada baju. Bergantung kepada baju yang dipakai. Kalau baju tu ketat ataupun menampakkan bentuk, so wajib tudung tu labuh ke dada. Tapi kalau perasan macam profesor ataupun doktor ataupun biasa kalau ustazah-ustazah mak-mak Arab, diorang punya coat, kan diorang pakai baju, diorang pakai coat, tudung dalam coat. Coat diorang tu tebal, besar, tidak menampakkan bentuk. So itu boleh. Kalau dia nak pakai tudung singkat pun tak apa. Yang penting tudung dia tutuplah leher tak nampak. So dia tidak wajib menutup dada, tidak wajib. Kalau baju dia tebal, besar, pakai coat kan, coat mak Arab kan, ataupun Mak Saleh punya coat waktu musim panas, tebal dan besar dan longgar. So dia pakai coat, tudung masuk dalam. Tudung dia singkat je, tak sampai paras dada, boleh. Yang penting baju dia tu besar dan longgar. Tapi kalau baju ketat, wajib tak pakai tudung sampai paras dada? Wajib. So nak sampai ke pinggang ke lutut dia, itu adalah pilihan. Kan ada kan orang kadang dia punya tudung dia punya labuh tu sampai ke lutut. Itu boleh, itu pilihan dia, suka hati dia. Tapi tak wajib, itu sunat. Kalau nak buat boleh, tak nak pun tak apa. Yang wajib adalah tutup tahap mana? Yang wajib adalah tutup, tidak menampakkan leher. Yang penting pakai tudung tak nampak leher. Tapi kalau baju dia ketat ataupun baju dia tidak besar, so dia wajib pakai tudung sampai paras dada. Faham menutupi dada. Kemudian Allah kata wala yubdina zinatahunna, dan tidaklah mereka menzahirkan perhiasan mereka, iaitu aurat dia, kecuali illa, melainkan li bagi bu'ulatihinna. Golongan pertama adalah suami. Nah, saya tulis, kita hari ini belajar 12 golongan muhrim bagi wanita. Bukanlah semuanya muhrim maksud macam mana? Bukan ajnabi. Golongan ajnabi bagi wanita. Yang pertama adalah bu'ulatihinna, suami mereka. Dengan suami batas aurat tak ada. Tak ada langsung. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah abaihinna, bapa-bapa mereka, iaitu adalah bapa kandung. So golongan kedua adalah bapa kandung. Yang pertama tadi adalah suami, yang kedua adalah bapa kandung. So bapa kandung, batas aurat dia. Okey, yang pertama tadi bu'ulatihinna, suami tadi dia tak ada batas aurat. Selain daripada itu adalah pusat ke lutut terhadap golongan-golongan ni. Maksudnya bukanlah boleh tak pakai baju pula dalam rumah. Maksudnya boleh nampak rambut, boleh nampak kaki, boleh pakai lengan pendek dan dalam rumah kepada beberapa golongan ni. So jangan letakkan dalam otak, jangan letakkan limit dalam otak kata perempuan kena pakai tudung bila keluar rumah. Bila dalam rumah tak payah pakai tudung. Salah. Habis kalau dia dalam rumah tapi jiran datang, tak pakai tudung. Ada orang cakap pasal rumah dalam ayat ni? Tak. Allah cakap terhadap siapa. So kena tahu terhadap siapa. Kalau macam contoh dia punya rumah besar lah, rumah dia 10 ekar contoh padang kan, padang dengan laut kan contoh. Dekat situ memang tak ada orang lain dan kawasan tu semua berpagar. Dia duduk dengan ayah dia je. Boleh tak dia tak pakai tudung? Boleh. So siapa kata kena keluar rumah je kena pakai tudung? Tak. Kalau rumah dia besar dan memang dia berpagar, ada yang orang rumah besar macam tu, rumah macam istana, memang dia pagar keliling semua kan, tak ada orang lain. Dia duduk dengan bapak dia je. Boleh tak keluar rumah tak pakai tudung? Boleh? Boleh kan? Sebab dalam rumah dia tu masih dalam halaman dia kan. Kalau rumah dia kat hutan tiba-tiba kan, tapi berpagar. So jangan jumutkan dalam kepala otak perempuan keluar rumah kena pakai tudung. Dalam rumah tak payah. Itu yang berlaku bila adik ipar balik, abang ipar balik rumah tak pakai tudung. Sebab apa? Sebab dia letak dalam otak dia dalam rumah. Salah. Dia bukan tentang rumah, dia tentang kepada siapa. So golongan pertama tadi siapa? Suami. Golongan kedua? Bapa kandung.
Golongan ketiga, atau abai, bapa-bapa bu'ulatihinna, suami-suami mereka. Maksudnya bapa mertua. Bapa kepada suami dia. So bapa kepada suami, dia sama level macam bapa kandung. So dia boleh nampak rambut, boleh nampak kaki, boleh pakai lengan pendek. So itu adalah golongan yang golongan yang ketiga. Seterusnya, au abnaihinna, atau anak-anak lelaki mereka. Anak kandung, anak lelaki. Kan macam mak kamu dengan kamu. Itu golongan yang halal lah, boleh nampak lah. Itu nama dia tak boleh kahwin. Golongan yang tidak boleh dikahwini, haram dikahwini. Itulah muhrim, haram dikahwini. Abnaihinna, anak lelaki mereka. Next, nombor berapa? 5. Bu'ulatihinna, abaihinna, abai bu'ulatihinna, abnaihinna, abnai bu'ulatihinna. Atau abnai, anak-anak lelaki, bu'ulatihinna, suami-suami mereka. Anak lelaki kepada suami. Contoh, lelaki tu dah kahwin lain dah dulu. Dia dah ada anak 3 orang, semua lelaki. Ali, Abdul, Atan, 3 orang lelaki. So lelaki tu dia cerai dengan bini lama dia. Dia cerai dengan Joyah. Dia kahwin dengan Bedah, bini baru. So bini baru tadi, hubungan dia dengan anak lelaki tadi adalah macam ibu dan anak. Dia tak ada istilah anak tiri. Kalau tengok setengah tafsir, dia akan guna istilah anak tiri. Tak ada, dalam Islam dia bukan anak tiri, dia anak kandung. Faham? Faham ke tak? Perempuan tu dia dah kahwin 2 kali. Yang anak tu bukan dia lahirkan, tapi anak tu adalah anak suami dia, zuriat suami dia. Faham So dekat situ tulis dia anak lelaki kepada suami. Dalam kurungan letaklah anak tiri kalau nak senang faham. Tapi dia bukan tiri, dia tak jatuh pada level tiri. Nanti kita tengok dalam Islam tiri tu sebenarnya apa. Kemudian Allah kata abnai bu'ulatihinna, jadi anak-anak lelaki suami-suami mereka. Atau ikhwanihinna. Ikhwanihinna, saudara-saudara mereka. Saudara dekat sini jangan tulis saudara, nanti kamu akan confuse. Tulis dekat sini adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki, adik-beradik kandung. Macam kamu dengan kakak kamu, boleh. Tak adalah kakak nak pakai tudung pula dalam rumah, susah. Buang tebiat pula kakak pakai tudung kan, depan adik kan. Adik lelaki. Ikhwan, maksud saudara dalam Quran adalah adik-beradik. Duduk, okey. Tidur lagi sekejap. So, setiap kali lafaz saudara dalam Quran, dia merujuk kepada adik-beradik. Dia bukan maksud saudara yang macam kamu faham. Kebanyakan orang dia letakkan yang sama nenek je. Kan? Kamu, maksud dengan anak makcik, anak pakcik yang berkongsi satu nenek itu, kamu letakkan itu adalah saudara. Saudara mara orang Melayu panggil kan? Salah. Tak. Itu nama dia sepupu. Macam contoh Kimi dengan Opi. Dia bukan saudara. Saya cakap, ni saudara saya, salah. Itu sepupu. Faham? Saudara kamu adalah Haziq. Itu saudara. Dalam Quran, konteks dia ikhwan, maksud saudara itu adalah adik-beradik yang kongsi mak atau kongsi bapa, bukan yang kongsi nenek. Yang kongsi nenek itu nama dia sepupu. Faham Ramai orang lain salah faham, dia letakkan yang kongsi nenek itu adalah saudara. Lepas tu dia yang boleh salam dengan sepupu perempuan. Apa ni saudara, bukan sepupu. Habis sepupu yang mana? Kupu-kupu. Sepupu itu adalah yang kongsi nenek. Senang faham macam ni. Saudara, kongsi mak. Sepupu, kongsi nenek. Faham Kamu dengan adik-beradik kamu itulah ikhwan. So dalam ayat ni Allah kata ikhwanihinna, anak lelaki mereka. So adalah anak yang dia lahirkan. Seterusnya Allah kata bani akhawatihinna, anak-anak lelaki, adik-beradik perempuan mereka. Faham tak? Confused? Sekarang ada seorang kakak ni, nama dia Sheila. Dia ada adik perempuan, nama adik dia Bedah. Bedah ni ada anak lelaki, Bedul. So Bedul dengan siapa tadi? Bedul dengan Sheila tadi adalah anak saudara. Senang cerita, anak makcik lah. Kan makcik yang macam mana? Makcik mana yang boleh salam? Makcik belah mak je, makcik belah bapak tak boleh. Oh pandai sekarang. Makcik yang dia merupakan adik-beradik kepada mak atau bapak kamu. Contoh nama mak kamu Leha, nama adik dia Jenab. Kamu boleh salam makcik Jenab ni. Faham Faham tak? Anak siapa? Anak Leha sekarang ni. Semua anak Leha. Mak kamu Leha,
Adik dia Jenab, kan? Tu adik perempuan dia. Dia ada adik lelaki. Adik lelaki nama dia Azman. Azman kahwin dengan Tini, makcik baru. Boleh salah tak makcik Tini? Kenapa tak boleh? Makcik juga. Kenapa tak boleh? Dia bukan adik-beradik mak kamu. Yang adik-beradik tadi siapa? Tini ke Azman? Azman. So pakcik tu yang ada hubungan darah dengan kamu. So Tini tu boleh salah tak? Tak boleh. Next, Allah kata al-bani akhwatihinna, anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan mereka, iaitu anak lelaki kepada adik perempuan. Kemudian Allah kata au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka, maksudnya perempuan Islam. Perempuan sesama perempuan Islam, batas aurat dia adalah pusat kelutut. Perempuan Islam terhadap perempuan kafir, batas aurat dia seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Perempuan kafir sama level dengan lelaki, bukan muhrim. Faham? So maksudnya kalau macam contoh kakak kamu dia masuk PLKN. PLKN, Program Latihan Khidmat Negara, yang macam panjang-panjang jadi menjadi macam polis, macam askar tu, masuk hutan, keluar hutan dengan senapang tu. Macam doktor mana dulu dapat PLKN. So bila kakak kamu masuk PLKN, satu dom tu ada orang Cina, ada orang India, tidur dekat asrama macam ni kan. So kena pakai tudung tak tidur? Kena. So dia wanita, bukan ajnabi. Dia sama level dengan lelaki, bukan ajnabi. Faham Perempuan terhadap perempuan bukan Muslim, dia wajib tutup aurat full, pakai tudung, pakai stokin semua. Dia tak ada kelonggaran pula. Dengan lelaki kena pakai stokin, pakai handstop semua kan. Dengan perempuan bukan Islam, tak apalah, tak pakai stokin, tak apa. Dengan pendek, tak apa, gulung-gulung, leha je. Leha sama leha. Seorang leha Cina, seorang leha Melayu kan. Dia gulung lengan, tak boleh, haram. Dia sama macam lelaki. Next, dah golongan ke berapa ni? Kira nisaihinna, golongan ke berapa tu? Kau apa ilmu? Nisaihinna yang ke? Kira betul-betul, jangan malas. Kira betul-betul. Ustaz yakin salah. Lagi salah. Yakin ke tak? Kalau yakin lah saja. Jangan tengok nak test, tengok tidur boleh tak. Nisaihinna yang berapa? Kira daripada awal. Bu'ulatihinna, abaihinna, abai bu'ulatihinna, abnaihinna, abnai bu'ulatihinna, ikhwanihinna, bani ikhwanihinna, bani akhawatihinna, nisaihinna. Nisaihinna nombor 9. Nombor 10 auma malakat aimanuhun. Yang ini golongan yang ke-10 ni kena ingat lah, star kan dekat tepi. Sebelah nombor 10 tu letak star. Golongan nombor 10 ni adalah golongan yang sudah tidak wujud pada zaman sekarang. Tidak wujud. Akan datang mungkin. Sekarang tidak wujud. Atau ma apa yang malakat ia telah dimiliki aimanuhunna, kanan-kanan mereka. Dimiliki kanan, maksudnya kanan dalam Quran kalau cakap pasal kanan ataupun dia cakap pasal tangan, it resembles power. Kalau Allah cakap apa yang dimiliki oleh kanan, apa yang dimiliki oleh tangan mereka, maksudnya power. So ma malakat aimanuhun, maksudnya itu adalah hamba. So kalau dia perempuan, zaman dululah kita cerita contoh zaman Nabi, dia perempuan kaya, dia ada hamba lelaki. Dia dengan hamba lelaki tak payah pakai tudung. Sebab hamba tak adalah milik dia. Dia miliki hamba tersebut. Sampailah hamba tu dimerdekakan. Kalau hamba tu dah dimerdekakan, dia kena pakai tudung lah. Tapi kalau dia memiliki hamba tersebut, dia tak perlu pakai tudung. Dia tak sama dengan bibi. Tak sama. Sebab tu saya kata golongan ni sekarang tak wujud. Buat masa ni tak wujud. Akan datang kalau ada zaman perang lagi, mungkin wujud. Yang selepas perang, lepas tu penaklukan hamba dan sebagainya, mungkin wujud. Sekarang tak ada. Dia tak sama dengan bibi. Bibi, orang gaji, reba, kan, yang kau bayar gaji dia untuk buat kerja untuk kau, kan, dia tidak sama dengan hamba. Hamba ni tak bayar gaji dia. Dia memang kuli batak lah istilah dia. Memang langsung tak bayar gaji. Bagi makan, tempat tidur. Tanggungjawab seorang pemilik kepada hamba adalah makan dan tempat tidur, pakaian, dah tu je. Tak payah bayar gaji. Tu hamba. Sekarang tak ada istilah hamba. Sekarang jangan kau buat bibi macam hamba pula.
Lepas ni kita ada bibi kan, kau buat macam hamba. Hoi khadam tua, kau kata lah, macam Piramli kan. Tak boleh. Dia tak sama macam zaman hamba. Tidak. Ma malakat aimanuhum tadi adalah hamba lelaki. So perempuan dengan hamba lelaki, dia tak payah pakai tudung, dia tak payah pakai stokin, dia boleh pakai lengan pendek dalam rumah. Sebab rumah dia kan. Golongan ke berapa? Golongan ke-11, awittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Nah, ini panjang sikit. Kalau salin dia punya Arab dia panjang tu. Ittabi'in ghairi ulil irbati minar rijal. Ittabi'in pengikut-pengikut lelaki, ghairi yang tidak ada. Ulil irbah memiliki keinginan, min daripada ar-rijal, lelaki itu. Maksudnya adalah dia punya penolong, dia punya pembantu. Ni perempuan kaya lah, contoh CEO. Dia banyak pengikut lelaki dia kan. Pembantu yang dah tua, yang dah tak ada keinginan terhadap perempuan. Dia tengok perempuan pun tak ada minat dah. Kalau umur 30-an, 40-an tu tak boleh lagi. Itu masih haram. Ni memang lelaki dah memang tua betul lah. Umur 80 tahun ke 90 tahun ke, yang dah tak menggatal dah. Kadang-kadang umur 90 tahun masih menggatal lah. Dia lagi wujud manusia macam tu. So senang cerita, lelaki yang dah tua, yang dah tak ada keinginan terhadap perempuan, yang itu perempuan boleh untuk tak pakai tudung terhadapnya. Faham? Ayat ni juga sama macam kita. So kita lelaki, antara perempuan yang boleh kita salam adalah nenek-nenek. Nenek dah tua, umur dah 70, umur dah 80, walaupun bukan kamu punya nenek, kan? Mikdam salam nenek Bashir, boleh, walaupun tak ada hubungan darah, sebab dia dah tua. So senang cerita, dah tua, dia dah tak ada keinginan. Dia tengok korang pun dia tak ada terpikat. Tak ada kata handsome ni Haziq ni. Tak ada. Nenek jarang macam tu. Seram juga kalau ada nenek macam tu. Okay? Tak bahaya untuk persekitaran. Seterusnya adalah at-tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa. Ini pun panjang sebab dia spesifik. At-tifli maksudnya kanak-kanak lelaki, tapi bukan semua jenis kanak-kanak. At-tifli, kanak-kanak lelaki, alladina, yang lam telah tidak yazharu, mereka zahir atau mereka tahu, ala auratin nisa, atas aurat perempuan. Maksudnya budak lelaki yang they haven't come the understanding about woman yet. Kalau macam contoh budak kecil tu, dia dah pandai sembang pasal awet kan, dia dah sembang pasal cantik, Nilofa cantik, contoh kan. Budak kecil ni umur 5 tahun, 3 tahun, perempuan dah tak ada salam, tak ada sentuh, walaupun dia belum balik. Ukuran dia bukan balik atau tidak, budak tu gatal ke tak. Kalau dah balik, of course auto haram lah. Kalau budak dah balik ni dah tak boleh salam ustazah. Kalau macam contoh budak kecil kan, kalau dia masih suci lagi, masih bersih lagi, dia tak kotor kan. Kalau 5 tahun pun dah cerita bukan-bukan kan, budak macam tu tak boleh tu salam. Bahaya budak macam tu. Dia tak boleh bedah aurat dengan budak macam tu. Kemudian Allah kata, wala yadribna bi arjulihin liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Wala, dan jangan yadribna, mereka memukul atau mereka menghentakkan, bi dengan arjulihinna, kaki-kaki mereka, liyu'lama, supaya ia diketahui, ma, apa yang yukhfina, mereka sembunyikan, min, daripada zinatihin. Perempuan kalau jalan tak boleh lelaki dengar. So kalau ada dekat ayat ni, nanti kita cek tafsir Ibnu Kathir contohnya, apa penjelasan ulama tentang dia tak boleh hentakkan kaki dia. Maksudnya perempuan tak boleh pakai gelang kaki yang bunyi. Bila dia jalan bunyi ting 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 ting, macam tarian India kan, dia pakai gelang kaki kan, nari-nari kan, itu gelang itu kaki ada bunyi sikit, itu ada dengar, itu tak boleh. Kalau dia jalan tu bunyi, dah tahu dah dari jauh, tu mesti leha. Maksud tu dia tahu dah, bunyi macam tu je. Yang tak servis maksudnya kan. Perempuan jalan berbunyi haram. Tak payah pelik sangat lah, tak ada dalil. Bukan saya keluar pendapat sendiri, fatwa sendiri kan. Fatwa misai tak ada. Ini surah 24 ayat 31. Perempuan dia tak boleh jalan hentak kaki ataupun buat bunyi daripada kaki dia. So kalau dia pakai gelang keroncong, gelang kaki yang ada loceng kan, jalan bunyi kan macam kucing tu kan, gelang kalung macam kucing tu, dia pakai kat kaki dia, dia kan dia kucing kan, jalan-jalan haram, tak boleh didengari. Sama juga dengan dia pakai kasut biasa, bukan kasut tumit kan, dia pakai kasut biasa, tapi jalan macam diva, klok kan, dia ingat dia catwalk, dia ingat dia model, dia ingat dia Miss Universe kan, dia jalan ketak ketuk, haram. So perempuan kalau jalan tak boleh bunyi.
Bukanlah kena merangkak pula. Masa jalan biasa-biasa lah. Tak ada jalan nak menarik perhatian. Kan ada perempuan jenis jalan tarik perhatian kan, bawa handbag gitu-gitu kan, nak orang tengok dia. Haram. Nah, perempuan dia bukan untuk ditengok. Nah, sama juga dengan lelaki. Bukanlah maksudnya lepas ni perempuan boleh tengok lelaki pula. Oh, lelaki kan macam tak ada aurat sangat kan. Boleh tengok rambut dia, boleh tengok muka dia, handsome shot sendiri kan. Sama juga dengan lelaki terhadap lelaki. Kalau rasa comel sangat kan, kalau rasa macam handsome sangat mamat tu kan, kena wajib hukum dia. Wajib tundukkan pandangan. Faham kan? Faham kan? Faham kan? Faham? Okey? Okey, bagus. Semoga ilmu itu masuk ke dalam gigi-giginya. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Wa tubu, dan taubatlah oleh kamu ila Allah, kepada Allah, kembalilah kepada Allah jami'an, kesemuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Tengok balik surah 30, perkataan ketiga, Qul lil mu'minin. Allah guna lafaz al-mu'minin, lelaki yang beriman. Kalau tengok surah 31, perkataan ketiga dia adalah perkataan keempat, al-mu'minat. Perasan tak tengok beza dia? Yang pertama tadi Allah guna lafaz al-mu'minin, lelaki-lelaki yang beriman. Dalam ayat 31 awal-awal Allah guna lafaz al-mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Dalam hujung ayat 31 Allah guna lafaz al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ini perintah untuk dua-dua. Tadi perintah untuk lelaki Allah kata tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Perintah untuk perempuan Allah kata tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Now perintah untuk dua-dua Allah kata tubu ila Allah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Nak kata lelaki pun buat dosa, perempuan pun buat dosa. So tak ada istilah lelaki 9 nafsu, perempuan 1 nafsu, 9 akal, 1 akal, tak wujud. Benda itu adalah hadis palsu. Siapa yang berpegang dengan hadis palsu, maka Nabi kata tempah tempat duduknya di neraka. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka taba'i ta'midan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengadakan kedustaan terhadap agama, maka tempahlah kau punya hot seat kat neraka. Hadis itu tak betul. Lelaki ada 9 akal, 1 akal, perempuan banyak akal, hilang akal, mati akal, 3 suku, tak wujud. Benda tak wujud. Saudara ayatnya Allah nak kata lelaki pun ada nafsu, perempuan pun ada nafsu. Lelaki pun ada akal, perempuan pun ada akal. Dua-dua berpotensi masuk syurga, dua-dua berpotensi masuk neraka. So kalau dah buat dosa, senang cerita taubat. Itu maksud ayat ni. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Lelaki ke, kau perempuan ke, kau wajib taubat. Kau wajib banyakkan istighfar, kau wajiblah buat solat taubat dan sebagainya. Kena bertaubat sebab kita banyak buat dosa dalam sehari. La'allakum tuflihun, supaya apa? Supaya kamu berjaya, supaya kamu menang. So semua ni adalah resepi kejayaan. So ayat 30, ayat 31 adalah resepi kejayaan. Kita kena melihara pandangan, jaga kita punya kemaluan, dan kita kena tahu siapa golongan yang kita boleh salam, siapa golongan yang kita tak boleh salam. Lepas ni kita akan buat sedikit kronologi. Kita buat pohon family tree. Siapa yang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Kita tengok macam lidah dan macam liha dan sebagainya. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa dan hari-hari yang berikutnya. Kita jumpa lagi pada sesi seterusnya, InsyaAllah. Terima kasih. This is surah 24 ayat 30 dan 31. This is Cikgu Nisai signing out. Assalamualaikum. Bye.